Penyerang JDT terbabit kemalangan, bayi lelaki berusia 22 hari meninggal dunia. Babi hutan tiba-tiba masuk pusat beli belah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Penyerang pasukan bola sepak JDT Muhammad Syafiq Ahmad terbabit dalam kemalangan di lebuhraya utara selatan dekat Sungai Bakap, Pulau Pinang awal pagi tadi. Kemalangan mengakibatkan bayi lelakinya Muhammad Aij Sakif berusia 22 hari meninggal dunia. Turut maut dalam nas berkenaan ibu mertuanya Zainab Wahab 45 tahun dan pembantu rumah warga Indonesia Titik Sukamti usia 30-an. Dalam kemalangan kira-kira 4 pagi, Muhammad Syafiq yang memandu kenderaan pelbagai guna MPV jenis Toyota Velfire dalam perjalanan ke kampung mentuanya di Pendang Kedah. Kenderaannya terbabas dan melanggar pembahagi jalan di kilometer 163 Lebuhraya Utara Selatan berhampiran Plaza Tol Jawi dekat Nibung Tebal. Seorang lagi anak perempuan Muhammad Syafiq iaitu Aira Nur Safia 2 tahun mengalami cedera ringan. Manakala isterinya Nur Amalina Nur Ain 25 tahun yang sedang berpantang parah. Jenazah Muhammad Aij Sakif dan Zainab Wahab dituntut keluarga selepas selesai proses bedah siasat di unit forensik Hospital Sungai Bakap. Bedah siasat bermula jam 10 pagi dan selesai kira-kira jam 2 petang. Kedua-dua jenazah kemudian dibawa ke kampung halaman arwah Zainab di Padang Pusing dekat Pendang Kedah dan dikebumikan di tanah perkuburan Islam Kampung Bukit Murai selepas solat asar. Menurut bapa Muhammad Syafiq, Ahmad Ibrahim, anak sulungnya masih sedih serta enggan bercakap. Muhammad Syafiq sering menangis setiap kali didekati saudara mara dan rakan. Bapa Muhammad Syafiq juga memberitahu dia belum sempat melihat cucu lelakinya itu yang dilahirkan di Johor Bahru. Kami satu family belum tengok lagi. Kebetulan memanglah dah lepas pada PKP ni, mungkin kami nak tolak. Okey, nak tolak 11 bulan lah. Nak tolak ke Johor? Nak tolak ke Johor lah. Nak tengok cucu. Kami satu family dah rancang dah. Tapi dah dapat berita macam ni. Memanglah saya memang reda lah. Dengan keadaan kan, Allah Subhanahu Wa Taala. Saya terimalah. Cucu masih kecil lagi. Baru berumur dalam 21 hari. Sementara itu, Tunku Malkota Johor, Tunku Ismail Sultan Ibrahim mengucapkan takziah kepada Muhammad Syafiq Ahmad. Tunku Ismail yang juga pemilik JDT memuatnai ucapan berkenaan di akaun Facebook rasmi Baginda. Sambil menzahirkan ucapan takziah atas kehilangan keluarga, Baginda turut memaparkan jersey penyerang JDT itu diiringi ungkapan, "Kami sentiasa bersamamu Syafiq." Baginda turut menyuruh orang ramai supaya tidak menyebarkan gambar atau video berkaitan bagi menjaga sensitiviti dan perasaan Syafiq sekeluarga. Baiklah, pengunjung di sebuah pusat beli belah di Putrajaya dikejutkan dengan kedatangan seekor babi hutan tengah hari tadi. Haiwan liar berkenaan dilihat memasuki sebuah premis pakaian sukan dan didapati cedera serta bertindak agresif. Menerusi video yang dikongsikan oleh netizen, premis berkenaan kelihatan ditutup untuk menghalau haiwan sesat terbabit. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Putrajaya, Syahri Abdullah berkata, pihaknya menerima panggilan daripada orang awam jam 12.38 tengah hari. Sepasukan 8 pegawai dan anggota serta 2 jentera digerakkan ke lokasi dan mengambil masa 15 minit untuk menghalau haiwan berkenaan. Babi hutan ini dikatakan menuju keluar ke arah padang rugby di Presin 16. Tiada kecederaan dan kejadian tidak diingini dilaporkan berlaku.
Seorang wanita dan dua anaknya ditemui maut dalam kebakaran di sebuah bilik di Taman Kampar Putra, Kampar, Perak pagi tadi. Mangsa R. Kartika, 35 tahun bersama dua anaknya Ash Sharvanesh, 12 tahun dan S. Harshika, 6 tahun dipercayai terperangkap dalam bilik yang berkunci. Menurut Ketua Polis Daerah Kampar, Superintendent Hasrul Nazri Hashim, siasatan mendapati ketiga-tiga mayat ditemui di atas katil lebih kurang 1.5 meter dari pintu utama. Disebabkan pintu berkunci dari dalam, pihak bomba dan penyelamat terpaksa memecahkan pintu berkenaan. Api mulai marak pada bahagian katil yang berada di tengah bilik. 1 tong minyak turut ditemui di belakang almari pakaian dan kesan renjisan petrol di dinding bilik. Polis mendapati motif kejadian adalah bunuh diri. Mayat dibawa ke Hospital Kampar untuk bedah siasat. Dan ini pula seorang tukang masak ditikam sebanyak 10 kali hingga maut gara-gara didakwa suka mengganggu. Kejadian berlaku di hadapan pondok pengawal berhampiran sebuah pangsapuri di Georgetown, Pulau Pinang. Mangsa berusia 42 tahun yang parah meninggal dunia ketika dikejarkan ke Hospital Pulau Pinang. Ketua Polis Daerah Timur Laut ACP Sofian Santung berkata kejadian berlaku kira-kira jam 8 malam semalam di Paya Terubung. Mangsa dikatakan bertemu dengan suspek yang juga pengawal keselamatan berusia 65 tahun di pondok pengawal. Suspek kemudiannya bertindak menikam mangsa dengan pisau kerana tidak tahan sikap mangsa yang sering mengganggu dan mengugutnya. Polis menahan suspek yang tinggal di pangsapuri yang sama. Suspek didapati memiliki 2 rekod jenayah lampau. Kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Kesesaan kerana membunuh. Sebanyak 1,335 kes baru positif COVID-19 dilaporkan hari ini. 3 daripada kes itu mendapat jangkitan di luar negara. Ini menjadikan jumlah kes positif COVID-19 yang dilaporkan di Malaysia setakat ini adalah sebanyak 72,694 kes. Jumlah kes aktif atau yang masih dirawat ialah 11,039 kes. Sebanyak 2 kes kematian turut dilaporkan hari ini menjadikan jumlah kumulatif mangsa yang terkorban ialah 382 kes. Mangsa pertama adalah seorang lelaki tempatan usia 65 tahun dan meninggal dunia di Hospital Raja Permaisuri Bainun Ipoh. Manakala mangsa kedua adalah seorang wanita tempatan berusia 72 tahun dan meninggal dunia di Hospital Encik Besar Hajah Kalsum, Keluang, Johor. Sebanyak 1,069 kes pulih menjadikan jumlah kes sembuh sepenuhnya adalah 61,273 kes. 3 kluster baru yang direkodkan ialah kluster Ceram di Seremban, kluster Pulau Berhala di Sandakan, Sabah dan kluster Jalan Tampoi di Johor Bahru. Selangor mencatatkan kes harian tertinggi dengan 337 kes, diikuti Negeri Sembilan 258 kes dan Sabah 250 kes. Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi tidak menolak kemungkinan parti itu akan bergabung dengan beberapa parti lain termasuk daripada Pakatan Harapan PH dan DAP untuk membentuk kerajaan negeri Perak yang baru. Menurut Datuk Seri Ahmad Zahid, itu adalah pilihan yang akan diambil oleh parti sekiranya Kerajaan Perikatan Nasional PN yang disertai Bersatu, PAS dan Barisan Nasional BN Perak sebelum ini gagal dikekalkan. Kita akan melihat semua kemungkinan. Saya sebutkan seboleh mungkin kita kekalkan jajaran yang terdahulu, tetapi jika itu tidak dapat dilakukan, tentu ada penyesuaian yang harus dilakukan untuk melakukan penjajaran yang baru. Adakah itu termasuk pihak dari PH? Semua kemungkinan akan ada. Termasuk DAP ke? Semua kemungkinan akan ada. Itu tertakluk pada keputusan muktamad yang akan dilakukan oleh pihak parti. Datuk Seri Ahmad Zahid ditemui di luar Istana Kinta selepas kira-kira sejam menghadap Sultan Perak, Sultan Nazrin Muizzuddin Shah. Utama beliau, perbincangan antara UMNO dan parti komponen iaitu Bersatu dan PAS sudah dilakukan pimpinan UMNO Perak. Beliau juga akan mengadakan perbincangan dengan pimpinan komponen pusat. Menurut Datuk Seri Ahmad Zahid, usaha mengekalkan kerajaan terdahulu mungkin sukar kerana PAS sudah mengeluarkan kenyataan tidak akan menyertai usaha pembentukan kerajaan Perak yang baru. Perak mempunyai
mempunyai 59 adun yang terdiri daripada UMNO BN 25 kerusi, Bersatu 5 kerusi, PAS 3, DAP 16, PKR 3, Amanah 5 kerusi dan masing-masing 1 kerusi milik Gerakan dan Bebas. Sultan Perak Sultan Nazrin Muizzuddin Shah berkenan menerima peletakan jawatan Datuk Seri Ahmad Faizal Ozumu sebagai Menteri Besar Perak. Datuk Pengelola Bijaya Diraja, Datuk Abdul Rahim Muhammad Noor dalam satu kenyataan berkata, ia selepas baginda menerima menghadap Datuk Seri Faizal di Istana Kinta petang semalam. Dalam pertemuan itu, Datuk Seri Faizal menyembah watikah kedudukan beliau sebagai Menteri Besar Perak terjejas secara langsung susulan kehilangan sokongan majoriti dalam usul undi percaya semasa berlangsungnya mesyuarat ketiga tahun ketiga Dewan Negeri 4 Disember lalu. Sultan Nazrin menzahirkan titah terima kasih atas khidmat Datuk Seri Faizal sebagai Menteri Besar Perak sejak 12 Mei 2018 setelah mendapat perkenan baginda 2 kali mengangkat sumpah jawatan pada 12 Mei 2018 dan 13 Mac 2020. Ucapan penghargaan turut dizahirkan kepada semua ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri. Datuk Seri Faizal mengumumkan peletakan jawatannya petang semalam sebagai Menteri Besar selepas hanya mendapat 10 sokongan daripada 59 adun dengan 48 menolak dan 1 berkecuali dalam undi percaya yang dikemukakan terhadapnya. Yang memulia pada Kristi Sultan dan Bertemu kembali. Susulan keputusan kerajaan membenarkan rentas negeri dan daerah, Pengarah Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam Bukit Aman Datuk Seri Abdul Rahim Jaafar berkata, semua sekatan jalan raya di seluruh negara akan ditamatkan bermula tengah malam ini. Tambah beliau, penutupan kesemua sekatan jalan raya oleh PDRM akan dilaksanakan bermula jam 12.01 tengah malam ini. Bagaimanapun, sekatan jalan raya untuk operasi benteng akan tetap diteruskan. Tumpuan PDRM selepas ini adalah meningkatkan pemantauan dan penguatkuasaan pematuhan SOP yang ditetapkan Majlis Keselamatan Negara. PDRM akan meningkatkan jumlah pasukan penguatkuasaan pematuhan SOP dan mengguna pakar khidmat anggota di sekatan jalan raya sebelum ini untuk tujuan itu. Angkatan Tentera Malaysia katanya akan terus bersama PDRM dalam melaksanakan tugasan di sekatan jalan raya Ops Benteng yang akan terus dilaksanakan di seluruh negara. Semalam, Menteri Kanan Keselamatan memaklumkan pergerakan merentas daerah dan negeri dibenarkan bermula esok di seluruh negara kecuali di kawasan yang dikenakan PKPD. Baiklah, semua peniaga kecil dan penjaja akan dikecualikan bayaran lesen bagi tahun 2021. Inisiatif itu dilaksanakan Kerajaan Negeri Terengganu bertujuan meringankan beban golongan sasar dan menggalakkan mereka terbabit dalam perniagaan yang memberikan pendapatan kepada mereka. Oleh itu kerajaan ambil satu keputusan untuk tahun 2021 ni dalam bajet kita untuk mengecualikan bayaran. Bukan mengecualikan lesen. Lesen tetap kena ambil, kena periksa kesihatan, kena dengar taklimat dan sebagainya, tapi tak bayar-bayar, cuma. Bayaran untuk sewa bangunan atau tapak masih perlu dijelaskan dan untuk sementara ketika tempoh COVID-19 ini, kelonggaran turut diberikan kepada peniaga kecil dan penjaja berniaga di kawasan tumpuan pelancong. Jika patuh pada syarat ditetapkan, mereka layak untuk dipertimbangkan dengan pemberian lesen kekal pula. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin hari ini melancarkan Pelan Pembangunan Mampan Johor PPMJ 2030. Pelan mengandungi 8 teras utama dan merupakan dokumen rujukan kepada pihak berkaitan dalam merealisasikan strategi pembangunan di negeri Johor untuk tempoh 10 tahun akan datang. Pelancarannya dilakukan di ruang legar bangunan Sultan Ismail Kota Iskandar Johor. Antara teras yang ditekankan dalam pelan itu ialah usaha pemerkasaan ekonomi, memperkasakan pelaburan dan ekonomi digital, penyediaan jaringan sistem pengangkutan dan infrastruktur mega serta melestarikan alam sekitar. PPMJ 2030 dirangka dengan mengambil kira kepentingan
dan kesejahteraan rakyat serta aspirasi kerajaan negeri yang mahu memastikan ekonomi Johor berdaya tahan demi kemakmuran rakyat Johor. Turut hadir Menteri Besar Johor, Dato' Hasni Mohamad. Bismillahirrahmanirrahim. Pejabat Dana Kaunter Perkhidmatan Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP Johor Bahru ditutup sementara. Menurut KWSP, penutupan itu adalah atas arahan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM susulan seorang kaki tangannya disahkan positif COVID-19 pagi tadi. Penutupan dilakukan secara mengejut sehingga menyebabkan ramai yang tidak tahu dan masih berusaha untuk ke cawangan itu. Menurut KWSP, ahli yang telah membuat temujanji di cawangan itu perlu menjadualkan semula temujanji mereka. Untuk kemudahan, ahli masih boleh berurusan di cawangan lain KWSP. Bila cawangan KWSP Johor Bahru itu akan kembali beroperasi tidak dinyatakan. Laporan antarabangsa. Tegas Presiden Indonesia Joko Widodo, beliau tidak akan sesekali melindungi atau berkompromi dengan mereka yang terbabit dalam rasuah. Perkara itu dinyatakan beliau selepas Menteri Al-Hewas Sosial Indonesia Julari P. Batubara ditahan oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah. Joko Widodo yakin pihak berkuasa akan menjalankan siasatan dengan telus. Juliari dipercayai terlibat dengan rasuah membabitkan bantuan COVID-19. Beliau didakwa menerima 8.2 bilion rupiah bagi fasa pertama bantuan untuk COVID-19 dan 8.8 bilion rupiah bagi fasa kedua. Wang berkenaan diperuntukkan untuk pengagihan makanan seperti minyak masak dan beras dari Oktober hingga Disember. Seterusnya, ribuan penduduk meneruskan perhimpunan di pekarangan kediaman rasmi pemimpin Israel Benjamin Netanyahu mendesak beliau supaya meletak jawatan. Perhimpunan diadakan setiap hujung minggu sejak 6 bulan lalu. Mereka mahu Netanyahu meletak jawatan ekoran kegagalan pentadbiran beliau dalam menangani COVID-19 serta susulan dakwaan rasuah yang dihadapinya. Mengikut laporan, kadar pengangguran di kawasan pentadbiran rejim itu meningkat kepada 2 angka berikutan COVID-19. Perintah Kawalan Pergerakan menyebabkan ekonominya terjejas teruk. Perhimpunan itu yang turut disertai pembangkang mendesak Netanyahu segera membubarkan parlimen dan mengadakan pilihan raya. Kononnya kerana mahu meningkatkan semangat menyambut Hari Natal, seorang lelaki sanggup menggadai nyawa memanjat bangunan 33 tingkat di Barcelona, Sepanyol. Josh King melakukan tindakan itu tanpa sebarang bantuan peralatan atau tali. Menurut King, pada awalnya, dia bercadang melakukan tindakan itu sambil memakai baju Santa Claus namun mengubahnya atas sebab keselamatan. Sebelum memanjat Menara Akbar, King 20 tahun pernah menaluki bangunan pencakar langit Shard di London pada Julai lalu. Dia bagaimanapun ditangkap sebaik menghabiskan percubaan itu dan menghabiskan tempoh selama 3 bulan di penjara. Laporan sukan. Ketua Jurulatih Harimau Melaya Tan Cheng Ho akan memberikan masa yang diperlukan oleh Muhammad Syafiq untuk kembali pulih emosi dan fizikal sebelum menyertai skuad kebangsaan. Sambil menzahirkan ucapan takziah kepada Syafiq dan keluarga yang terbabit kemalangan, Cheng Ho memahami bukan mudah berdepan dengan dugaan kehilangan orang yang tersayang dalam sekelip mata. Ya, memang dalam keadaan macam ni kita berharaplah Syafiq mentally dia memang stress out orang kata, so dia mungkin kita bagi dia masa lah untuk pulihkan keadaan dan sementara dia memang akan lupakan bola, so kita kena banyak memberi sokongan dan juga doa supaya dia back to dia punya normal life lah. Ya. Chen Ho tiba di pekarangan unit forensik Hospital Sungai Bakap pada jam 1.50 petang tadi sebelum meluangkan masa lebih 30 minit menziarahi penyerang JDT itu yang dilihat dalam keadaan sugul dan tidak bermaya. Tanpa Chen Ho ketika ini amat penting untuk Syafiq diberi kekuatan menjalani kehidupan mendatang dengan sokongan keluarga, rakan-rakan dan penyokong.
Mengikut perancangan, skuad kebangsaan akan kembali menjalani latihan selepas Liga Domestik berakhir dan pembatalan Piala Malaysia susulan peningkatan kes COVID-19. Salji yang melanda wilayah Shanxi di China telah menciptakan pemandangan yang indah terutama di kawasan pergunungan. Keindahannya mengakhiri berita TV9 malam ini. Saya Afizah Azmi. Assalamualaikum dan selamat malam.